Dan yang ketiganya, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa yang menjadikan segala kejahatan itu dia tulis ketiadaan. Betul, ada tulis ketiadaan kan? Ketiadaan tu kita boleh buanglah, sebab yang kita asalnya tak ada ketiadaan. Saya ulang balik. Dan setengah mereka itu, yakni golongan Qadariyah, beriktikad bahawa yang menjadikan segala kejahatan itu syaitan juga. Okey. Dan yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala. Maka iktikad yang demikian itu kufur. Kan? Jadi dia iktikad mereka, iktikad, akidah, mana satu kepercayaan di dalam hati yang tidak ada keraguan, yang tidak ada zon, yang tidak ada syakwa sangka, itu dipanggil iktikad. Jadi iktikad dia orang ni beriktikad segala kejahatan itu, segala maksiat itu adalah syaitan yang menjadikannya. Dan segala kebajikan itu, semayang, bertaat, beriman dan sebagai apa saja amalan kebaikan, itu adalah Allah yang menjadikannya. Jadi i'tiqad itu kufur, sebab segi i'tiqadnya baik pun daripada Allah, jahat pun daripada Allah, beriman pun daripada Allah, kafir pun daripada Allah Ta'ala. Itu semuanya adalah ketentuan Allah Ta'ala. Dia beriman kerana Allah jadikan dia beriman, Allah nak dia beriman. Dia jadi kafir, Allah yang jadikan dia kafir, dan Allah memang nak dia jadi kafir. Tapi segi adab kita taklah kata begitu, tak cakap macam tu. Segi adab kita bercakap yang baik-baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk-buruk itu daripada nafsu kita sendiri. Itu segi adab bercakap. Tapi segi i'tiqad, yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah Ta'ala. Sebab itu semua qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu semua, dan Allah juga menjadikan apa-apa yang kamu lakukan. Sama ada kamu lakukan benda baik pun daripada Allah, kamu lakukan benda jahat pun Allah yang buat jadikan. Segi i'tiqad, kan, segi i'tiqad begitu. Cuma segi adab, yang baik-baik daripada Allah, yang buruk-buruk daripada kita sendiri. Bahkan setengah-setengah kitab tauhid, dia kata tak boleh kita nak menyebut tahi itu Allah yang jadikan. Kita tak boleh kata tahi, kencing, babi, benda kotor-kotor ni Allah jadikan, tak boleh sebut. Tapi segi akidahnya memang Allah yang menjadikan. Tai pun Allah jadi, minyak atar pun Allah jadikan. Segi adab tak boleh cakap tai Allah jadikan, minyak atar tu Allah jadikan. Segi adab kita berbeza. Cuma dari segi untuk mengajar, memang kena bagi tahu. Tai pun Allah jadikan, minyak atar pun Allah jadikan. Orang tu beriman pun Allah jadikan, dia kafir pun Allah jadikan. Dari segi sudut untuk memberitahu, mengajar, itu dibenarkan. Saja-saja nak bersembang di warung, di kedai kopi, di warung makan, tak boleh, tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana bimbang menjejaskan orang-orang yang tak memahami akidah. Jadi rosak pula dia nanti. Okey, dan yang keempat, dan setengah mereka itu, sebahagian daripada golongan Qadariyah, beriktikad bahawa untung baik dan jahat itu, untung baik dan jahat tiada daripada Allah Ta'ala. Maka i'tikad demikian itu kufur. Dia kata, dia i'tikad untung baik, ahli syurga, beriman, bertakwa, bertambah ilmu,
dapat peluang mengerjakan ibadat haji dan sebagainya, asalkan benda yang kebaikan dan jahat. Buat maksiat, tak redha dengan ujian Allah, tak sabar dengan ujian Allah, menyembah berhala dan sebagainya, yang tu bukan daripada Allah. Yang nombor 3 tadi, yang jahat-jahat daripada syaitan yang jadikan. Yang baik-baik itu Allah jadikan. Yang nombor 4 ni pula, sebahagian qadarah kata baik ke buruk ke bukan daripada Allah Ta'ala. Mana kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Rajin tengok cerita Cina tak? Rajin kan? Itulah saya pun. Kadang tengok cerita Cina kan, dia kata akulah yang menentukan nasibku, bukan macam ni lah ni. Kan dia kata kalau filem-filem Tamil tu, dia bila maki Tuhan dia pula. Lebih kurang sama lah qadariyah ni. Kan, aku dah mandikan kau, aku puja kau, aku bagi kau mandi susu sebagainya, kau tak nak tolong aku. Dia marah Tuhan dia sebab dia ada masalah apa, Tuhan dia tak tolong dia. Kalau macam ni lah, aku tak akan sembah kau lagi, aku buang kau. Ni dalam filem. Habis tu berlakulah magic, baru dia baik sayang dengan Tuhan dia balik. Dia boleh paksa Tuhan. Dia boleh paksa, dia tak percaya takdir tu dia yang menentukan. Jadi samalah golongan qadariyah ni. Jadi qadariyah ni, dia ni asalnya berasal pada Khurasan jugalah. Daripada Khurasan. Dia orang ni pecahan daripada Mu'tazilah. Asalnya dia parti Mu'tazilah, kemudian dia pecah hati, dia buat parti baru. Serupalah. Dia tak buat hati, dia buatlah qadariyah punya mazhab pula. Dia passion dia manusia ni. Wallahu a'lam lah. Kelima, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa berbuat ibadat itu sia-sia jua. Dia kata buat ibadat ni buang masa je, sia-sia. Kerana yang berbahagia itu barang siapa yang berbahagia pada azali dan pada perut ibunya, maka i'tiqad demikian itu kufur. Dia kata buat ibadat ni sia-sia je. Pasal apa? Kerana orang yang berbahagia, mana orang itu memang dah ditentukan ahli syurga sejak azali lagi. Berbahagia maksud ahli syurga lah, dan sejak dalam perut ibunya. Sebab dalam hadis sebut, bila kita ni dijadikan daripada air mani berubah kepada darah berubah menjadi seketul daging, kemudian dia berbentuk manusia, maka Allah perintahkan malaikat tiupkan roh. Bila dah tiupkan roh, Allah suruh tulis dia punya rezekinya, ajalnya, jodohnya, tu lagi untung baik, mana dia ni bahagia ahli syurga atau ahli neraka. Itu rahsia Allah, rahsia Allah Ta'ala. Jadi bila dah faham begitu, kata qadariyah ni, kalau memang dah Allah tentukan orang tu ahli syurga atau ahli neraka, maka tak berguna lagi kita buat ibadat. Tak bergunalah, sebab kalau engkau buat maksiat macam mana pun, dah ditentu engkau ahli syurga, tetap engkau ahli syurga. Kalau engkau ditentukan ahli neraka, kau buat ibadat banyak mana pun, kau tetap jadi ahli neraka. Maka i'tiqad demikian itu kufur. Kenapa kufur? Kerana Allah sudah menjanjikan, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Maka siapa-siapa yang buat amalan kebaikan sebesar zarah, maka dia akan nampak besok ganjaran kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa membuat amalan jahat, syar, satu kejahatan sebesar zarah, dia akan nampak juga. Mana tak sia-sia. Jahat baik ke, ada dia punya balasannya di sisi Allah Ta'ala. Walau sebesar zarah kebaikan yang kita lakukan. Seumpamanya kita berniat kita hanya berniat nak buat kebaikan, kemudian tak tercapai niat kita, maka diberi juga ganjaran pahala. Umpamanya malam tadi kita berniat nak datang duduk kuliah ilmu ni,
tiba-tiba tak dapat hadir. Nah, disebabkan ada urusan-urusan yang tak dapat dielak, mungkin sakit, mungkin letih, mungkin macam-macam lah. Tapi niat tu Allah dah terima. Umpamanya orang dah diberi peluang untuk buat ibadat haji tahun ni, sepatutnya datang pula Covid, tak boleh pula pergi. Niat tu Allah dah terima, maka Allah bagi ganjaran pahala. Kan? Jadi tak sia-sia. Kena Mu'tazilah Qadariyah kata sia-sia. Dan golongan ini sebahagian jadi kufurnya kerana mereka tak dah mengubah kefahaman tentang Quran, dan juga sebahagiannya mereka ini sudah bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tersangka buruk, seolah-olahnya Allah suruh kita buat ibadat tu benda yang sia-sia, dan mereka ni tak akan bertaubat. Dan orang yang sangka buruk dengan Allah, mana orang tu bila buat maksiat dia tak nak minta ampun. Dia macam ni lah, dia kata buat permintaan ampun. Kalau dah tentu kau di neraka, neraka lah. Kalau tentu di syurga, di syurga lah. Sedangkan nafsunya suka buat maksiat. Nafsunya suka tidak membuat ketaatan. Lepas tu dia salahkan Allah pula. Dia bukan macam Jabariyah juga. Keenam, dan setengah mereka itu golongan Qadariyah beriktikad menafikan titian sirat. Dia tak percaya ada sirat. Kita wajib beriman. Sebab itu sebagai cabang akidah, Rasulullah dah menyampaikan, sebelum masuk surga kita akan melintas titian sirat. Ada orang yang letak kakinya terus jatuh ke bawah. Itulah dia panggil golongan kafir, musyrikin dan munafikin. Ada yang berjalan sekerat jatuh, ada yang melintas seperti kilat yang menyambar, ada yang melintas titian sirat seperti burung yang terbang, seperti kuda yang berlari, seperti angin. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak. Janji lepas lah. Janji lepas lah. Janji lepas. Jangan, bawah tu neraka. Jadi orang Qadariyah, sebagai Qadariyah dia tak percaya benda ni ada. Sebab fahaman Qadariyah dengan Mu'tazilah ni, salah satunya mereka, Mu'tazilah ni boleh tahan sikit daripada Qadariyah. Qadariyah ni memang teruk sangat. Sebab salah satunya mereka ni melebihkan akal daripada wahyu. Dia semata-mata gunakan akal. Bahkan kalau ada dalam Quran dan hadis sesuatu perkara yang bercanggah dengan akal mereka, dengan logik akal, maka Quran dan hadis tersebut akan ditakwil. Ditakwil akal supaya sesuai dengan akal. Kita tak, kita akan mentakwil Quran dan hadis supaya akal kita boleh sesuai dengan Quran. Dia bezalah. Contohnya, yadullah fawqa jamaah. Tangan Allah berada di atas jamaah. Kan? Tangan Allah berada atas jamaah. Jadi segi ilmu usuluddin cara sifat 20 kita kena takwil makna tangan. Sebab mustahil Allah bertangan. Sebab yang bertangan ini makhluk, benda jisim. Maka ditakwil tangan itu boleh menunjuk kepada kekuasaan. Biasanya orang gunakan tangan menunjukkan kuasa. Kan? Itu takwil supaya akal boleh terima. Bukan Quran kena terima akal, tapi akal kena terima supaya dia jelas. Kan? Okeylah, masuk kitab ni balik. Jadi mereka menafikan sirat, hisab. Dia tak percaya ada kiraan, dosa, pahala, semua tak ada. Mizan, timbangan, dan syurga dan neraka. Dia kata syurga dan neraka belum dijadikan. Dia kata etikad mereka syurga dan neraka belum ada. Yakni pada sekarang ini. Sekarang ni syurga neraka tak ada. Lagi itu tambah satu perkataan, tiada kekal keduanya. Perkataan tiada tak ada. Yakni pada sekarang ini, lagi itu tiada kekal keduanya, syurga dan neraka. Dia kata syurga neraka belum Allah buat lagi. Syurga neraka belum ada. Kalau ada pun, bila Allah dah buat syurga neraka ni, besok dia tak kekal, Allah habiskan, musnahkan.
maka i'tiqad demikian itu kufur, kan? Dia tak percaya ada titik sirat, dia tak percaya ada penghisapan, dia tak percaya ada mizan, timbangan-timbangan tu, dan dia beriktikad syurga neraka belum ada. Sedangkan kita dah baca hadis, dalam hadis ada sebut Allah Ta'ala menjadikan syurga dan neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Jibril supaya tengok syurga. Jibril pun masuk syurga, tengok syurga, dia kagum. Lalu Allah bertanya, macam mana dengan syurga? Lalu Jibril kata, hebatlah, kan? Kalau macam ni punya nikmat syurga, tentulah penuhnya syurga tersebut. Lalu Allah berfirman, kau tengok pula jalan-jalan menuju ke syurga. Lalu Jibril pun melihat bahawasanya jalan menuju ke syurga itu semua perkara yang tidak disukai oleh keinginan nafsu. Nafsu tak suka jalan ke syurga, tapi nafsu nak masuk syurga. dia nak masuk syurga, tapi jalan tu tak nak buat. Lalu Allah bertanya malaikat Jibril, apa pandangan kau tentang jalan ke syurga? Ini mafhum hadis lah. Maka Jibril kata, kalau macam itulah jalan ke syurga, tak ramai yang masuk syurga. Kemudian Allah beritahu, tengoklah neraka. Maka Jibril pun melihat neraka penuh dengan azab sengsara. Lalu Allah bertanya, bagaimanakah keadaan neraka, apa pandangan Jibril? Maka Jibril pun menjawab, kalau begitulah sengsaranya neraka, tak ramailah yang masuk neraka. Kemudian Allah perintah, tengoklah jalan menuju ke neraka. Maka jalan menuju ke neraka itu adalah setiap perkara yang digemari oleh nafsu. Nafsu memang sukalah, nafsu suka berzina, nafsu suka mengumpat, nafsu suka jadi degil, semua dia nak. Dia nak sombong, dia nak semua macam-macam lah. Jadi bila ditanya Jibril pandangannya tentang jalan ke neraka, ni mafhum hadis. Jadi Jibril kata, kalau macam itulah jalannya, ramai yang masuk neraka. Tengok azab neraka, Jibril kata tak ramai masuk. Tengok jalan ke neraka, ramai masuk esok. Jadi maknanya dah ada dah. Dan pada malam Isra' Mi'raj kan Rasulullah SAW dah masuk surga dan dah tengok azab neraka. Kan? Dah tengok dah. Jadi benda tu dah ada, memang dah ada pun sekarang. Kan? Surga memang dah ada, neraka pun dah ada. Tapi dia orang tak percaya. Kemudian kalau ada pun tak kekal, dia kata. Surga neraka tak kekal. Ini i'tiqad yang kufur. Sebab ini sudah jelas dalam Quran, dalam hadis secara mutawatir, tak boleh dipertikaikan lagi, memang ada dah, memang akan berlaku. Okey. Ketujuh, dan setengah mereka itu beriktikad, setengah daripada golongan Qadariyah beriktikad bahawa segala amal itu, segala amal itu, mana segala amal ni kerja lah, pekerjaan lah kan, amal. Cuma bahasa orang Melayu kita ni, bila sebut amal tu dia jadi ibadat je. Nak beramal ni, nak beramal ni kira buat ibadat je lah. Sebenarnya amal ni kerja, perbuatan lah. Apa yang kita buat, tak kira lah sama ada amal ibadat yang khususiah ataupun amal ibadah yang cara umum. Kan amal ibadat ni ada khusus, ada yang umum. Ada yang umum. Yang umumnya seperti bekerja, itu ibadat yang umum. Ada orang tak perlu kerja. Kerja ni dalam kitab kata tak wajib. Kerja ni dia tak wajib sebenarnya. Tapi bila jadi wajib? Wajib tu bila dia kena menanggung nafkah. Pertama nafkah dirinya. Diri sendiri. Dia kalau tak bekerja, dia kebulu. Dia duduk susah, jadi merempat. Wajib dia bekerja. Tapi kalau dia ni kaya raya, kan, bapaknya Mukhtar Al-Bukhari, mati Mukhtar Al-Bukhari, dia dapat pesaka tu bilion. Tak payah kerja, tak wajib kerja lah, pasal dia punya hartanya cukup untuk menampung hidupnya. Jadi dia tak wajib bekerja. Tapi kalau nak kerja pun taklah berdosa,
Cuma kalau orang yang wajib bekerja, tak bekerja dia berdosa. Sebab dia nafkah diri dia, atau dia nafkah isterinya, atau anak-anaknya. Itu wajiblah bekerja. Kan? Jadi dia kena faham. Macam kahwin lah. Kahwin bukan wajib pun. Kahwin ni bukan wajib, dia harus saja dibenarkan. Tapi kalau dah tengok apa ni, kambing dah macam ni lofa, wajiblah kau kahwin. Kan? Dia tengok kambing dah macam ni lofa lah kan, tak boleh, tu kena wajib kahwin dah. Kan? Dia pun ada kemampuan, puasa pun tak hilang tak dia punya syahwat jantina dia. Dia memang wajib kahwin. Tapi kalau dia ni boleh tahan dan dia layak berkahwin, sunatlah berkahwin. Dia sunat berkahwin, tapi jangan mengharamkan kahwin. Aku haram ni tak boleh, sebab itu sunnah Nabi SAW. Kan, dia harus dia makan bukan wajib. Makan bukan wajib. Dia tak makan 3 hari 3 malam, sehat bugar, kan? Tak wajib dia makan. Tapi kalau dia tak makan boleh menyebabkan nyawanya melayang, maka barulah wajib dia makan. Atau dia kalau tak makan tu menyebabkan dia tak boleh bekerja, melepek kat rumah, tak bolehlah, dia wajib makan. Begitulah. Maknanya ada ibadat yang umum, ada yang khusus. Begitu juga amal. Mana amal, segala amal itu, yang ni tuan-tuan kena tambah ni, kan? Saya ulang balik. Dan setengah mereka itu beriktikad bahawa segala amal, segala pekerjaan, sama ada amal ibadat yang khusus atau amal ibadat yang umum, ataupun amal maksiat, segala-galalah itu tiada dibalas. Kena tambah, tiada dibalas. Tiada dibalas. Dan amal itu dia ada kena tambah, tiada dibalas dan amal itu. Kena tuan-tuan kena tambah. Siapa ada kitab kena, saya ulang balik. Dan setengah mereka itu beriktikad bahawa segala amal itu, selepas perkataan itu kena tambah tiada dibalas dan amal itu. Jadi kena tambah tiada dibalas dan amal itu. Dan amal itu daripada hamba jua. Dan tiada kami ketahui bahawa hamba itu beroleh pahala atau seksa. Jadi kata Qadariyah, iktikad mereka, segala amal itu, kau buat baik ke, kau buat buruk ke, tak dapat balasan. Dosa pun tak dapat kalau buat maksiat. Kalau kau buat taat pun tak dapat pahala. Dan amal kau tu, kau buat maksiat ke, kau buat ibadat ke, itu daripada hamba jua, bukan daripada Allah Ta'ala. Macam saya sebut tadi lah. Jadi Qadariyah ni beriktikad perbuatan makhluk ni Allah tak campur tangan. Kau sendirilah buat. Bukan lagi Allah yang mengizinkan kita nak bergerak, bukan lagi Allah yang mengizinkan kita untuk berfikir, bukan lagi Allah yang mencampakkan dalam hati kita untuk berkehendak. Bukan. Itu bukan daripada Allah Ta'ala. Kita sendiri punya kehendak, kita sendiri punya kekuatan, kita sendiri punya kebolehan, bukan Allah Ta'ala lagi. Jadi dia telah menafikan kudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Qadariyah lagi, tiada kami ketahui bahawa hamba itu beroleh pahala atau seksa. Kami tak tahu, dia kata, dapat pahala atau tak ada. Dia tak jumpa, dia kata. Kami tak tahu. Sedangkan jelas dalam Quran, dalam hadis ada kelebihan. Sembahyang berjemaah dapat 27. Kita kalau makan sesuatu yang haram 40 hari amalan kita ditolak, kan? Itu semuanya jelas. Tapi mereka tak percaya kerana mereka menggunakan akal dengan nafsu sahaja. Akal mereka itu melebihi daripada Quran dan hadis. Dia macam-macam lah. Itu zaman dulu punya cara. Zaman sekaranglah Islam plural, Islam liberal. Di Indonesia ada Islam Nusantara, pun lagi mengapu juga. Indonesia dia ada Islam Nusantara. Dia kata ni apa tu,
Wali Songo buat macam tu, macam-macam. Dan yang buat pahaman tu, kalau orang jahil, jangan marahlah kalau ada orang Indonesia ni, kalau macam dia kadang saya baca tu, kadang pensyarah tu bahagian saya baca satu perempuan, dia berpahaman Islam liberal, rupanya dia pensyarah bahagian hadis di Universiti Indonesia lah, mengaji pesantren apa masuk universiti jadi pensyarah akhirnya, tapi dia berfahaman Islam liberal, tak ke pelik. Tapi nak pelik macam mana kan, iblis pun lagi banyak ilmu, apa dia makan pun entahlah orang ini. Tak tahu, wallahu a'lam bisawab. Kalau belah kita ni kebanyakan ni otak macam tu, orang tak mengaji agama lah kebanyakannya. Kalau dia macam kan, memang macam Siti Kasim tu kan, memang tak mengaji kan, sampai sekolah tahfiz dengan minum arak pun satu darjat dia punya pahaman dia. Nah, sekolah tahfiz pun kalau nak haramkan arak, kita tutup sekolah tahfiz juga, menyeksa budak-budak, macam-macam. Sedangkan dalam hadis Rasulullah mengajar, kalau anak umur 7 tahun kena suruh dia semayang, umur 9 tahun tak nak semayang, potad. Maknanya Rasulullah suruh kita didik anak macam tu, kena bagi didikan agama, didikan supaya dia taat pada Allah sejak pada kecil lagi, ajar semayang. Mari anak si Kasim, dia kata menyeksa kanak-kanak. Tak? Ini pun satu masalah. Itu panggil, tak tahulah, tapi dia mengaku dia Islam, pasal nak masuk syurga. Kan? Pasal yang boleh masuk syurga ni orang Islam ya. Nah, segi akidah kita memang percaya 100%, siapa ada mensyirikkan Allah, dia tak akan boleh masuk syurga. Orang yang tak syirikkan Allah, dia beriman, percaya pada Allah, Rasulullah, jahat macam mana pun, kalau masuk neraka tak kekal neraka, dia akan dimasuk dalam syurga juga. Jadi dia tak nak jadi kafir, dia nak jadi Islam juga, pasal tak nak kekal neraka. Boleh jadilah macam tu, faham dia tu, dia silap faham. Orang so faham, dia faham. Ni masalah kan. Jadi ni pahaman-pahaman yang kalau zaman dulu kita kata Qadariyah lah, Mu'tazilah lah, sekarang macam-macam lah, Islam plural, Islam liberal, Islam macam-macam Islam. Ke-8, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan syaitan. Yang tadi pula kata syaitan tu berdapat dengan Allah Ta'ala, makna berdepek, berdekat, berdapat makna berdempek, melekat, boleh macam-macam lah makna tu. Yang ni dia kata pula syaitan tu Allah tak jadikan, kerana menjadikan syaitan itu nyata menjadikan kufur dan menghendaki kufur. Jadi kata Mu'tazilah atau Qadariyah, dia beriktikad Allah Ta'ala tak menjadikan syaitan. Pasal apa? Kalau Allah jadikan syaitan, maka itu jelas Allah menjadikan benda kufur, dan Allah nak benda kufur tu berlaku. Segi logiknya memang logik, tapi dalam Quran lain tak sebut begitu, sebab setiap perkara memang Allah hendak berlaku begitu. Jadi i'tiqad yang demikian itu kufur. Jadi bila kita faham i'tiqad begini, maka di sini timbullah kita pengharapan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Macam mana kalau kita dah tertipu dengan syaitan, maka ketika itu kita baliklah kepada Allah, memohon keampunan, membuat rayuan, semoga Allah mengampunkan dosa kita. Itu ahli sunnah wal jamaah punya akidah. Kan? Dan kita kena syukur pada Allah bila kita faham Allah tak jadikan kita ni syaitan. Allah jadikan kita ni manusia yang beriman, mendapat hidayatnya. Kena syukurlah. Kena nikmat ni. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita syaitan, agak haru. Kita tak pernah minta pada Allah nak jadi itu, nak jadi ni, semuanya ketentuan dia yang menjadikan. Jadi bila kita mengaji akidah ni, kita fahamlah bahawasanya rahmat Allah itu memilih kita menjadi orang yang beriman, yang berakidah yang benar, kan?
bukan dijadikan kita makhluknya yang hina, iaitu syaitan dan iblis. Maknanya kita satu sudutnya ada harapan untuk masuk syurga Allah, satu sudutnya. Jadi harapan itulah perlu kita semai, kita jaga, kita pelihara supaya terus kita berkekalan menjadi orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisap. Loceng dah bunyi, jadi saya kena berhenti. SOP. Dia mengajar sampai isyak ya, tak lebih. Lebih kena saman. Aku kena saman. Dapat allowance 100, kena bayar 1000. Kena cari lagi 900. Gurau je mam. Tak pasal-pasal lah. Tak pasal-pasal kena saman. Habis tak bayar lah. Bagi kat dia 1000 tak pasal-pasal. Habis tak bayar. Gurau je lah. Jadi begitulah. Kita syukur pada Allah Ta'ala. Saya dapat berkongsi sedikit sebanyak. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan agar kita sentiasa berkekalan menjadi orang yang atas garisan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kita faham akidah-akidah yang begini, maka kita timbullah pengharapan kepada Allah. Semoga Allah kekalkan kita, pelihara akidah kita, selamatkan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan rakan-rakan kita daripada terpengaruh dengan akidah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam penyampaian, terkasar bahasa, tersentuh mana pihak dan peribadi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada nafsu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillah rabbil alamin. Simpan dalam